الله 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 रहमतें निछावर करता है तू बरकतों से दामन भरता है तू Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu. সুন্দর পৃথিবী মানুষ পশু পাখি সাগর নদী Beten to Allah te adorim Beten prete yedim kërkojm Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أنني مجدرج كوكو بدلي رازاني أمرازتو Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Allahu 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 As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا الله الذي نعتز به جميعا Allahu 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 Allah Allahu Allah
राहतों से दामन भरता है तू Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 সৃষ্টি করেছো সুন্দর পৃথিবী মানুষ পশু পাখি সাগর নদী Beten to Allah te adorim, beten prete yedim kerkoim. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أني مجدرج كوكو مدلي رازاني أمرازتو Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu, Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa maulaha. Alhamdulillah, bersyukur sekali lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan nikmat rahmat serta kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita menghirup udara segar pada hari ini, dan wajib bagi kita untuk sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar para penonton yang berada di luar sana? Apa khabar teman-teman sekalian?
Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, sihat Abdul Syarifah, apa khabar? Jangan tutup suara Ustazah, tak dengar suara Ustazah. Saya sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, teman-teman sekalian, Alhamdulillah pada hari ini kita dapat lagi bersama. Namun dalam pertemuan kali ini mungkin di masa yang akan datang kita dah nak mula ubah konsep lah. Kalau hari ini kita gunakan Super Friday, tapi yang akan datang kita akan gunakan lagi satu trademark lah. Tapi perkongsian yang akan datang dia lebih kepada isu-isu semasa. Isu-isu semasa yang mana nanti kita akan kongsikan lah selepas perkongsian bacaan Yasin ataupun perkongsian yang akan kita kongsikan selepas daripada pembacaan nantilah. So, teruskan bersama dengan kami sepanjang perbicaraan ini. Nanti mudah-mudahan kita akan nampak apa yang akan diperjelaskan insya-Allah. Baik, Satizah Kiram, insya-Allah pada hari ini kita nak baca surah apa? Surah Yasin, Ustaz. Kita nak baca surah Yasin Saya ingatkan nak baca surah Kahfi. Sebab kita dalam gua. Mana semua masih dalam rumah lagi bertugas di rumah. Kita nak baca surah dalam gua. Tapi apalah, nak baca surah Yasin pun baca surah Yasin lah. Jadi para pendengar yang berada di luar sana, semalam anda pun dah baca Yasin dengan saya. Hari ini kita baca lagi sekali Yasin. Jangan panggil kita ataupun gelar kita MRU Yasin kita tak diminta macam tu. Jadi, bila kita baca Yasin, mudah-mudahan Allah berkati majlis pada hari ini dan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kita sekalian. Dan pada masa yang sama kita niatkanlah di dalam hati kita sekali lagi kita niatkan bahawasanya pembacaan ini kita nak membaca semoga amalan yang kita lakukan itu menerangi kubur ibu dan ayah kita. Dan pada masa yang sama, kita doakanlah untuk teman-teman kita yang sedang sakit, yang terlintas di dalam hati kita, siapa teman kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kesembuhan dan Allah berikan kesabaran atas ujian yang mereka timpa insya-Allah. Baik, ala hazihi niyatus salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لا هم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون فآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون
إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, para penonton sekalian, kita telah pun selesai daripada pembacaan kita. Mudah-mudahan apa yang kita baca
ataupun kita hajatkan menerusi bacaan surah Yasin ini, Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan segala permintaan kita insya-Allah. Baik, para penonton, insya-Allah minggu ini adalah minggu yang terakhir kita ada Super Friday lah, kita katakan Super Friday. Cuma masa dan waktunya tetap sama minggu hadapan, cuma namanya kami akan lainkan sedikit lah. Maksudnya kalau kita gunakan Super Friday ni, kami rasa macam tersepit. Kami rasa macam tersepit bila mana kami mendapat ataupun nak sampaikan bentuk khutbah ataupun intisari khutbah. Namun kita perbagaikan, maksudnya menerusi pembacaan khutbah yang kita baca sebelum kita nak sampaikan secara langsung ni, kita baca terlebih dahulu. Mungkin kita lihat kalau sekiranya ada isu-isu semasa yang ada kaitan, itu yang akan menjadi topik atau bahan perkongsian kita pada hari tersebut lah, macam tu. Contohnya macam ada topik pasal ikan kerapu. Mungkin Saudara Baitina ataupun Saudara Syarifah nak kongsikan macam mana tips nak masak ikan kerapu. Nah, macam tu lah. Kira kita tak lari daripada konsep intisari khutbah, cuma kita perbaikan sedikit daripada itu. Mungkin Ustaz Qamarul ataupun asatidzah yang lain nak cuba terangkan sikit macam mana konsepnya. Silakan. Bisa nak? Okey. Zazat, insyaAllah, okeylah, tak apalah, saya yang explainkan sedikit. InsyaAllah kita punya konsep dia berlain sikit. InsyaAllah kita akan siapkan link juga untuk menjawab persoalan-persoalan yang mana akan ditanya oleh para jemaah. Mungkin kita akan ambil 2 ke 3 soalan. Kita tengok berapa banyak soalan. Kalau ada lagi banyak soalan, insyaAllah kita akan kupaskanlah jawapan-jawapan dia dan sebagainya pada minggu hadapan. Link dia kita akan berikan insyaAllah pada malam ini. InsyaAllah kita akan siapkan link dan poster insyaAllah. Jadi kalau ada apa-apa soalan, boleh ditanyakan pada hari Jumaat nanti insyaAllah. Ini juga saya rasa saya tambah sikit Ustaz. Mungkin di sini juga para jemaah di luar sana sekiranya ada kemusykilan agama ataupun ada isu-isu yang ingin kita highlightkan ataupun ingin kita kupaskan. Jadi saya ajukan bahawa you all boleh go to that link lah yang seperti yang Ustaz Qamarul katakan tu. Maybe you can share whatever your thoughts or whatever problems that you have. Mungkin kita boleh lihat sama-sama dan kita boleh cuba memberi orang kata tu pandangan kedua atau pandangan ketiga InsyaAllah. Betul tak Ustaz? Betul. Okey. Jadi kalau nak tengok dia punya trial kita nak buat trial sikit lah untuk penonton . Contohnya macam hari ni kisah Nabi Musa AS, tajuk kisah Nabi Musa AS bersyukur di sebalik cabaran. Okay. Contohnya macam kalau sekiranya para penonton ada tentang isu-isu tentang cabar, kehidupan hari ini, cabaran-cabaran hari ini, nanti boleh linkkan dengan soalan lah. Contohnya, Ustaz, saya ada cabaran saya bila saya nak solat selalu diganggu. Diganggu. Maksudnya diganggu, tak kira lah diganggu oleh hantu ke, diganggu oleh makhluk-makhluk halus ke, atau saya tak fokus bila saya nak solat, tak khusyuk bila saya nak solat. Jadi apakah caranya untuk kita dapat kekhusyukan? Macam tu lah. Jadi dia bawa macam mana Ustazah Syarifah katakan, kepelbagaian dalam bentuk kita nak tanyakan soalan tu semuanya menerusi ibadah, ataupun dia boleh daripada isu-isu semasa. Isu-isu semasa mungkin hari ini kita sampaikan, kita cuba sampaikan, dan kita akan bawa orang yang profesional untuk duduk sama dengan kita pun akan sampaikan apa jua masalah yang kita hadapi tu, lagi apa kata orang tu, prosesnya lebih teliti lah insyaAllah macam tu. Mungkin Saudara Baitina ada nak kata sepatah 2 kata? Kita kalau dengan cara begini actually kita dapat interact dengan kita punya jemaah, so kita faham apakah masalah-masalah atau cabaran yang mereka hadapi. Kalau kita ikut teks saja, kita hanya berdasarkan kulasah, kita hanya berdasarkan kepada teks saja. Namun kita nak reach out untuk para jemaah, untuk lebih dekat dengan jemaah agar kita tahu apakah soalan-soalan yang ingin diajukan. Mungkin dekat masjid tak sempat jumpa. Ini adalah satu wadah yang istimewa agar kita dapat kongsi sama-sama ilmu agar semua dapat manfaatnya insya-Allah.
Betul, lagi-lagi musim tengah kita punya pergerakan pun terhad. Jadi saya rasa menerusi wadah ni mungkin masalah yang dihadapi oleh anda di luar sana kemungkinan dihadapi juga oleh orang lain. Jadi kita sama-samalah berkongsi pengalaman, berkongsi orang kata tu solution dan sebagainya. Jadi sama-sama boleh improve, sama-sama boleh mengambil iktibar daripada apa yang kita ketengahkan nanti. Baik, terima kasih Ustazah. Jadi kita punya apa kata orang ni, nama program dia ada-ada je. Ada-ada je. Jadi dengan ada-ada je ni, mudah-mudahan kita ada-adakan lah. Maksudnya kita ada masalah, kita cuba selesaikan masalah tersebut insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya 4 MRU yang di hadapan para penonton sekalian ni, dia akan membantulah sikit sebanyak ruang soalan ataupun jawapan yang kami berikan lah, insya-Allah. Ustaz, kalau saya boleh tambah kita bukan bila kita adakan this program bukan bermaksud bahawa kita ni yang paling terror, yang paling nak hero lah selamatkan seorang, tidak. Kita pun orang kata tu still learning, in the process of learning. Jadi saya harap that mungkin sekiranya ada yang sewaktu akan datang program tu berjalan, sekiranya ada yang tak kena ataupun ada yang salah silap bicara ke apa, do feedback to us also. Sebab kita pun on our side pun kita pun nak tahu apa sekiranya kalau ada yang tak kenanya lah mungkin. Okey, baik. Jadi kalau hari ini kita tengok pada konten khutbah pada hari ini, dia lebih kepada isu syukur dan juga cabaran. Okay, kita diuji tetapi kita ada konsep syukur. Jadi mungkin kalau Ustazah Baitina lah cabaran Ustazah sendiri Ustazah pernah hadapi bentuk kesukaran ke ataupun kepayahan ke, dan pada masa yang sama macam mana Ustazah membendung dengan konsep yang dikatakan kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustazah. Bagus tanya soalan Ustaz tu saya teringat apa-apa pun kita akan ada cabaran masing-masing dan Allah akan meletakkan cabaran seseorang itu with dia punya kebolehan. Okay, Allah tidak zalim so Allah akan meletak kesukaran itu yang boleh dipikul. Contohlah, memang saya ada kesukaran untuk berbual di online ni tapi kita belajar dan kemudian after some time we get used to it. Memang the first step is always memang susah, tapi after some time nanti you dapat kemanisannya. Dia actually mudah. Memang cabaran itu akan datang berbagai aspek, ada dari sudut rasa susah dari segi financial, ada susah dari segi burden and so on and so forth. Tapi kita kena ingat, kita kena yakin bahawa setiap ujian itu pasti ada hikmahnya. Allah sedang uji kita untuk menaikkan bagaimana kita punya tahap iman kita dan bagaimana kita actually nak face that challenge lah. Okay, kalau jawapan yang klise, you take it either positive or the negative side lah. If you take the positive side, insyaAllah everything will be okay. Tapi kalau you take negative side, dia akan makin hidup anda makin bercelaru. So just take it positive, sabar, tenang, insyaAllah everything will be okay lah. Itu untuk saya lah. Baik, kalau saya tadi katakan kemanisan mungkin kemanisan tu yang Ustazah dapat daripada kemanisan tu sebelum daripada sekarang kita nak buat lama leceh lah, susah lah, payah lah kan. Tapi kemanisan tu bila kita dah berjalan, di situlah kita nampak bibit-bibit silaturahim di antara teman-teman, silaturahim pula di antara kemanisan. Contohnya kita boleh berkongsi idea. Kadang-kadang kita buat ni dia bukan one sided dia. Maksudnya dia boleh dikongsikan masalah itu kepada orang yang lain lah. Maksudnya orang lain menjadi pendengar ataupun penasihat kita lah. Baik, kalau Ustaz Kamarul sendiri daripada mungkin Ustazah dia kongsikan menerusi pengalaman dia. Kalau macam cabaran daripada sudut pekerjaan pula Ustaz. Pekerjaan kadang-kadang nak bangun pagi pun mencabar juga Ustaz. Naik MRT pun mencabar, lagi-lagi sekarang dengan COVID.
Nak duduk pun orang kadang-kadang letak apa kat bangku tu, letak beg. Pada kosong pun tempat tu kan. Kita nak duduk pun tak dapat. Jadi mungkin macam mana pula bentuk hujan tu yang Ustaz boleh kongsikan supaya jemaah kita yang menonton ni dia boleh datang sikap sabar tersebut. Kalau dalam bab pekerjaan pula, kita kalau tengok cabaran-cabaran dia banyak lah. Kan, dia bukan semasa COVID-19, sekarang dia punya circuit breaker dah tak ada lagi, dah masuk phase 1 dan sebagainya. Tapi dia datang lagi sebelum kita ada COVID-19 pun cabaran tu ada. Dan bagaimana kita tengok cabaran satu demi satu, sampai dia COVID-19 tu, cabaran dia antaranya kalau kita nampak dekat rumah kan, cabaran dia is kita nak kena layan keluarga kita nak kena gunakan masa untuk kita juga, kira kita nak kena jaga. So dia punya nikmat dekat situ ada juga. Tapi bila dah datang balik, kita pergi ke kerja dan sebagainya kan, kalau ada yang kena pergi kerja, ada yang dah start naik bas dah ramai orang, MRT ramai orang dan sebagainya, dan sebenarnya ia juga memang perik lah macam saya cakap, kadang-kadang nak kena bangun pagi kan, dah lama, mungkin tak tahulah, kita cakap lah, mungkin time Ramadan pukul 10 ke 11 baru bangun ke apa, sebab dekat rumah dan sebagainya. Tapi dekat bila dah datang balik, dia seakan seperti biasa. Itu semua juga kita kena syukurlah dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita cakap syukur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ni, kadang-kadang orang confuse dari segi apa? Syukur ni dia bukan sahaja dalam masa yang kita tengok dalam masa kita semua benda okey, Allah bagi rezeki, Allah bagi ini, selalu okey aku syukur. Tapi bila Allah ada bagikan musibah, Allah bagikan satu ujian dan sebagainya, dia terus macam jatuh syukur dia. Dia macam rasa kenapa kat aku, kenapa kat diri aku, kenapa semua kat aku, kenapa tak kat orang lain dan sebagainya. Kan? Sampai kadang-kadang kita dengar macam orang-orang, kalau kita maaf katalah, orang-orang yang mungkin cakap dekat orang yang susah, kau ni apalah, susah ni kau nak buat kerja dengan sebagainya, kau ni dah dulu nak belajar baik-baik dan sebagainya. Padahal yang menunjukkan rasa tidak syukur dia sebenarnya. Kalau dia syukur, dia akan rasa orang ni perlukan bantuan, aku akan tolong dia dan sebagainya. Kalau kita setakat nak cakap dengan orang lain sesuatu yang tidak baik dan sebagainya, itu menunjukkan rasa tidak syukur kita dari side kita juga. Pasal kalau kita betul syukur, insya-Allah kita akan tolong. Lagi-lagi dalam kerja. Kerja tu antaranya adalah bantu-membantu antara satu sama lain. Dia bukan seorang-seorang je. Kalau seorang-seorang, maksud dia memang betul-betul lah kita cuma nak diri kita je lah, kita nak orang lain, tak nak bersyukur kat orang lain, tak nak bersyukur yang Allah bagikan nikmat itu. So itu sebanyak lah kalau kita cakap tentang bersyukur dalam bekerja dan sebagainya. Okay. Kalau Ustazah Sharifah pula, kalau nak tambah, silakan Ustazah. Okey, kalau sentuh tentang bab syukur ni kan, saya tentang bab ujian, cabaran, syukur, saya teringat ada satu ayat dalam Al-Quran ni. Ayat ni memang consider saya punya favorite ayat lah, di mana kalau saya every time kalau saya ada masalah ataupun saya rasa dalam keadaan sedih atau sebagainya, saya akan ingat ayat ni. Ayat ni ialah ayat yang bunyinya la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Maknanya Allah tak akan uji seorang hamba tu beyond dia punya limit, beyond dia punya capacity. Okay, jadi dalam masa yang sama, bila kita tengok pada ayat ni, kita faham bahawa kita patut rasa bersyukur, kita patut rasa happy. Kerana apa? Kerana bila Allah uji kita, itu maknanya tanda Allah sayang pada kita. Itu maknanya Allah rindu nak dengan kita berbual dengan dia. Itu maknanya relationship kita dengan Allah makin akan jadi lebih rapat, akan jadi lebih dekat. Okay, jadi kalau kita lihat dari sudut perspektif yang that angle, mungkin kita akan timbul lebih rasa bersyukur bahawa Alhamdulillah dalam ramai-ramai orang aku diuji Allah. Maknanya tingkatkan lagi iman. Dalam situ bermakna mungkin kuranglah dosa kita. Moga-moga dihapuskan dosa kita. Dekatkan kita dengan jannah. Okay, so bersyukur dari sudut aspek yang supaya kita lebih lihat satu perkara itu dari sudut lebih perspektif yang lebih positif, orang kata tu. Jadi kita tidaklah terlalu tertekan, kita tidaklah terlalu merasa sedih yang sampai terbawa-bawa dan sebagainya. Itu bagi pandangan saya lah. Sama juga dengan dalam alam pekerjaan. Saya agree sangat dengan apa yang Ustaz Kamaru cakap. Lagi-lagi bila dalam keadaan kita, kadang-kadang kita rasa benda tu common sense. Kadang-kadang kita rasa benda tu mudah. Itu bagi kita. Tapi tidak bagi orang tersebut. Kerana setiap individu kita ada kita punya own strength and weaknesses. Okay, jadi bila Allah datangkan, contohnya saya bila bekerja, saya partner dengan Ustazah Baitina. Okay, kita saling melengkapi antara satu sama lain.
whatever yang Ustaz Fatina bagus at, mungkin saya lemah dalam situ. Tapi saya tak boleh cakap, oh saya bagus satu aspek, oh you tak bagus. You see? Kita saling melengkapi. Kalau kita lihat dari sudut kita sentiasa membantu, kita akan lebih bersyukur bahawa Allah datangkan kita seorang kawan ataupun seorang colleagues yang boleh saling cover kita antara satu sama lain. Itu pandangan saya lah Ustaz. Kalau untuk saya sendiri kamu boleh cakap cepat sikit maksudnya tengah nak sampaikan tu ada gangguan sikit. Gangguan tu saya faham. Baik, contohnya saya boleh letakkan di sini konsep bersyukur tu ataupun konsep ujian kadang-kala dia boleh termasuk dalam kita hidup secara berpasangan. Hidup dalam berpasangan. Itu suami isteri lah. Maksudnya suami dan isteri dia bukan matahi matahi tak kira sebab tu saya katakan dengan pasangan dapatkan 3 benda. Saya katakan dengan pasangan yang lebih-lebih lagi kepada kaum wanita lah, saya kata dapatkan 3 benda yang paling mahal daripada mulut suami anda. Saya kata macam tu. Pertama, perkataan ataupun ucapan sayang lah daripada mulut suami. Dia kata I love you. You pun boleh cakap balik lah. You tu siapa? You tu you lah. Contohnya you dia kata kepada nama isteri dia lah. Yang kedua pula kita minta dia ucapan yang kedua perkataan redha. Redha daripada perkataan suami. Okay. Yang ketiga adalah perkataan maaf. Maksudnya maaf ni suami kita dah ampunkan dosa kita daripada awal hingga akhir. Okay. Jadi kalau kita tengok kita ni kadang-kadang manusia konsep kita nak mensyukuri ni ataupun nak menghargai ni kita kadang-kadang lupa nak menghargai pasangan yang ada depan mata kita. Kita lagi menghargai apa tahu, benda yang tak hidup. Setuju para asatidzah sekalian? Saya menghargai tudung nelofa saya. Saya menghargai baju kurung saya. Saya menghargai. Tapi kita lupa yang bahawasanya yang hidup tu ada di depan kita. Kita lupa pengorbanan yang diletakkan oleh pasangan kita. Bila Ustazah kata pasangan yang saling melengkapi, sebenarnya yang melengkapkan kehidupan kita hari ini bila mana kita dah berkeluarga, dah ada anak dan sebagainya adalah pasangan kita lah. Kalau kita tak nampak. Jadi bila kita tak nampak tu perkara itu yang kita nak kena nampak dan kita nak kena perhatikan. Sebagai contoh macam kisah Nabi Musa AS Nabi Musa tak bergerak kalau sekiranya Allah tak utuskan kepada dia Nabi Harun. Sebab Nabi Musa kalau kita tengok dalam Quran, dia tak fasih dalam perbicaraan kata dia. Maksudnya, lidah dia tak sefasih Nabi Harun. Jadi, bila kelengkapan yang Allah kurniakan daripada Nabi Harun sebagai apa? Sebagai perantaraan untuk menyampaikan dakwah. Dan Nabi Musa punya kerja pula ditunjukkan wahyu ataupun mukjizat yang diberikan ataupun yang dikurniakan kepada dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh dalam ayat kat sini kita tengok surah Taha ayat 77 yang berbunyi walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu daraqan wa la takhsha. Dan demi sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada Nabi Musa hendaklah engkau membawa hamba-hambaku yakni kaummu keluar mengembara pada waktu malam. Kemudian pukullah air laut dengan tongkatmu untuk mengadakan jalan yang kering bagi mereka di laut itu. Janganlah engkau menaruh bimbang daripada ditangkap oleh musuh dan jangan pula engkau takut tenggelam. Tengok, bila mana kita ada sebagai individu, saya selalu nak kongsikan ni, bila saya interview dengan pasangan, saya kata apa? First kali bila kita nak nikah ni, kita sebagai individu ni ada tak hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau ada hubungan baik dengan Allah, Allah uji macam mana sekalipun, macam tadi saya kata, la yukallifullahu nafsan, dia termasuk juga. Dan pada masa yang sama, bila Allah uji itu, Allah tak uji orang lain, maksudnya Allah sayang dengan kita. Orang sakit, dia sebut nama Maimunah ke dia sebut nama Allah? Assalamualaikum, asatidzah sekalian. Allah. Dia sebut nama Maimunah ke kalau lelaki lah, macam saya sebut nama Maimunah lah. Kalau macam Ustazah ni sebut nama James Bond ke Bond tak kan? Ini semua sebut Allah. Sebut nama Allah lah. Allah kan? Ya Allah, aku sakit ni. Allah sebut nama Allah. Jadi bila dia sebut nama Allah, di situlah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia.
Dan dia tak takut dengan ujian. Sebab tu Allah kata dengan Nabi Musa, tempat lautan yang luas ni kau ketuk je. Kau ketuk dekat tongkat kau, insya-Allah laut ni akan terbelah, maka kau jalanlah dengan orang-orang yang beriman ni rentas ke jabatan ataupun jembatan daripada tempat ini ke tempat yang lagi satu untuk kau selamat. Dia ikut. Jadi panduan dia keluar waktu malam, jalan ke tempat ni, Allah dah tunjukkan panduan. Jadi untuk kita pula, untuk terus bersyukur kepada Allah, dia ada panduan dia. Panduan dia macam mana? Bukan menerusi lafaz saja, Alhamdulillah, Alhamdulillah, tak. Dia kena buat juga. Maksudnya buat macam mana? Buat menerusi ibadah solat. Itu yang saya boleh tambahkan lah. Mungkin kalau ada Ustazah Baiti nak tambah ke, silakan. Mungkin kalau dari sudut perspektif kekeluargaan tu saya nak selit lah. Okay, kalau untuk anak-anak muda yang rasa masih belum bernikah, kita kadang-kadang kita tak faham, kita ada konflik dengan keluarga. Okay, actually take this opportunity untuk memahami keluarga anda. Bersyukur yang kita ada keluarga. Okay, pasal kalau remaja-remaja ni kata selalu mengatakan ibu bapa tak faham. Okay, actually they understand you. They have gone through the life that has you dah enter. Cuma diorang ada perspektif yang ini actually memudaratkan kamu. Cuma mungkin penyampaian mereka tu tak sampai. Mereka nak sampaikan this is kalau apa yang you buat ni akan lead to harm for you, tapi saya rasa dia punya vocab ataupun cara mereka tak kena. So kita kena ambil inisiatif untuk memahami mereka, faham apa kesusahpayahan ibu bapa kita. Tapi Ustaz tadi dah nyatakan tentang pasangan keluarga, kena bersyukur dengan ada pasangan masing-masing yang complete each other. Sebenarnya ibu bapa kita pun sama juga. Okey, mereka memahami kita, mereka tahu kesusahpayaan kita. Cuma mungkin cara mereka tu tak sampai. So bersyukur ada mereka. Actually kita kena tunjukkan rasa kita faham mereka. Okey, selalunya kita mengharapkan orang faham kita, tapi cuba kita meletakkan diri kita dekat tempat mereka, kesusahan payah mereka, kerisauan mereka, itu yang kita tak nampak. So saya rasa itu pun perlu ada rasa bersyukur. Ini nikmat yang Allah kasih terlalu besar. So kalau kita nak hitung memang tak dapat hitung. Antaranya ialah keluarga. Penting untuk ada keluarga untuk support kita. Pasal by the end of the day tak ada orang yang kita melainkan yang keluarga. Cuma kalau saya nak tambah konsep yang saya letakkan dengan cara pendekatan ibu ataupun ayah tu, dia macam konsep kita tau. Maksudnya konsep Ustaz, apa hukum solat? Jadi terus kata wajib ataupun sunnah. Itu je. Tapi remaja pada hari ni, mereka tak macam tu. Mereka nak konsep, kita nak kena cuba dulu. So cuba, lepas dah cuba, kalau gagal, baru kita kasihkan, itulah cara dia sebenarnya macam ini. Formula dia gini. Dia kasih formula terus. Kalau kasih formula, nanti dia orang akan cakap, ibu bapa ni macam World Federation Champion lah. So diorang tak nak macam tu. Diorang nak cuba dulu. Sebab mereka dah berkeluarga. Itulah bagi untuk anak muda yang saya boleh nampak. Jadi konsep ibu ayah mungkin nak kena ubah sikit. Kita kena kasih yang benda yang relevan lah. Maksudnya cuba try dulu. Dia dah cuba. Kalau ada kegagalan, jangan salahkan. Tetapi dia kena ada saling, apa ni kata orang tu, support lah. Sokongan tu penting. Okey, kalau saya boleh tambah sikit Ustaz. Saya rasa another konsep yang kita boleh ketengahkan juga daripada contoh ni ialah sentiasa bersangka baik. Kadang-kadang ibu bapa kita kerana dah terlalu busy sangat, mereka hanya mampu untuk instruct ataupun command. To elaborate more mungkin a little bit difficult sebab mungkin masa, mungkin di atas faktor penat dan sebagainya. Jadi kita kena ada sentiasa rasa baik, bersangka baik sebagaimana Nabi Musa bersangka baik terhadap Allah. Kalau kita tengok secara logik, secara common sense, kalau kita bawa tongkat pergi sungai ataupun pergi river, tepi laut kita ketuk, adakah laut tu akan terbelah? Jadi kalau ikut common sense, fikiran manusia yang logik, it's impossible untuk terbelah benda tu, betul tak? Tapi di saat ini Nabi Musa dia bersangka baik terhadap Allah. Okay, dia percaya bahawa Allah itu sentiasa ada untuk membantu dia. Okay, walau apa pun juga keadaan. Sama juga kalau kita bawa konteks tu kepada keluarga ataupun sebagai remaja ataupun kita sendirilah. Kalau sekiranya kita ada kepercayaan, kita bersangka baik kepada keluarga kita, kepada suami kita, maka insyaAllah perkara yang baik juga yang akan terjadi. Okay, apa yang kita fikir baik, dia akan jadi baik. Kalau kita sentiasa fikir negatif, fikir buruk, dia jadilah buruk. Okay, al-kalamu doa. Bukan saja kalam tu doa. Apa yang kita fikir, apa yang niat di hati, semuanya akan menjadi satu doa.
Jadi sebab itulah kita kena sentiasa lafaz, fikir, hati kita kena sentiasa bersih dan sentiasa ke arah kebaikan. InsyaAllah yang terjadi semuanya akan perkara-perkara yang baik. Ustaz Kamarul, saya nak tambah sikit. Cuma kita dapatkan pemahaman yang Ustaz diterangkan. Adakah musibah ni pun rezeki, Ustaz? Saya nak tanya Ustaz. Kalau kita cakap tentang musibah, sebab tu saya cakap tadi, dalam keadaan musibah ke, dalam keadaan yang tak musibah dan keadaan biasa dan sebagainya, ini semua rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kan, kalau kita cakap tentang musibah, kalau kita anggap dia macam satu benda yang tak baik atau macam tadi seperti saya cakap, kalau kita cakap alamak apa sih dia ni, apa ni Allah bagi aku macam gini, macam tetap gitu, kita punya mindset dia akan macam gitu je lah. Kalau kita mindset gitu, lama-lama hati kita pun akan jadi tak sangka baik, jadi sangka buruk dengan orang, sangka buruk dengan semua benda dan sebagainya. So dia memainkan peranan yang besar tau musibah ni sebenarnya. Kalau kita cakap ujian dengan musibah, kalau kita cakap ujian musibah ni, sebab itulah cabaran akan datang kat siapa pun lah, macam Ustaz Fatina, Ustaz Sharfah, Ustaz cakap sendiri. Kita tak boleh nafikan yang cabaran itu ada. Tetapi konsep untuk kita mengambil dia dengan musibah tu sebagai satu rezeki itu, kalau kita letak dekat satu positive side, bahawa sebenarnya kita boleh pelajari banyak benda. Banyak benda kita boleh pelajari dengan musibah itu sendiri. Kan? Tapi dan sebagainya, kita pun kena letak yang kadang-kadang orang bila musibah tu, bila kita minta orang lain minta tolong dan sebagainya, kan, kita minta tolong pada orang lain tu pun kena ada konsep gitu juga. Kalau mereka berkonsep macam dia ni, memang tak boleh harap lah, kalau aku tolong pun dia tak akan berjaya dan sebagainya, kita mematikan akal fikiran kita lah. Kita mematikan akal fikiran kita dan sekaligus kita lihat macam kita merasakan bahawa aku yang lebih daripada dia sebab aku ada rezeki yang banyak daripada dia dan sebagainya. Jadi dia macam terbalik tau. In a sense kita nampak pakai mindset, dia ni kaya, dia ni kurang lah dan sebagainya. Tetapi bila orang kaya ni melaksanakan satu benda kepada orang yang tidak kaya dan sebagainya, dia cakap yang tidak baik, maka sebenarnya dia berubah keadaan bahawa sebenarnya orang yang mungkin kurang rezekinya, dia lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang yang itu. Sebab tu banyak kes-kes kalau kita tengok yang tak bayar zakat, kan, yang tak nak tolong orang dan sebagainya. Kenapa perkara itu terjadi? Kerana mindset dia tertutup. Jadi bila mindset tertutup, maka ia akan menjauhkan diri dia dan sebenarnya dia dalam musibah atau dalam ujian lagi teruk daripada orang yang tidak mempunyai apa-apa. Sebab mereka tidak boleh keluarkan zakat dan sebagainya misalnya. Tetapi mereka bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Dan paling teruk sekali saya rasa, kalau orang itu memang ada musibah, mungkin tidak ada duit dan sebagainya, dia menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tidak usaha untuk keluar daripada lingkungan itu. Itu apa yang teruk. Sebab tu kadang-kadang bila kita dengar macam orang ni dia tak mampu dan sebagainya, kan, dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia boleh jalan, dia boleh makan, dia boleh minum, dia boleh buat apa-apa. Kan, kalau kita nampak kadang-kadang orang yang, maaf kata, orang kurang upaya, kalau kat wheelchair ke apa, mereka lebih macam aktif, menjual barang dan sebagainya. Itu sebab mereka tahu rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, atau mereka tahu rezeki itu kalau mereka keluar usaha, insya-Allah mereka akan dapat. So itulah saya rasa kalau kita pun boleh agree yang musibah itu sebenarnya rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala kalau seseorang itu betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz. Mungkin macam kalau sekiranya kita ni masih dalam bentuk kesihatan kadang-kadang kita tak perasan yang kita kena apa kata orang macam istidraj dari perkataan istidraj. Maksudnya dia ada kelebihan, tetapi kelebihan tu dia tak berikan dengan baik. Sampai bila dikurniakan musibah tu kepada dia, baru dia rasa macam sebenarnya kalau saya sempat buat sebelum saya sakit ni, saya boleh buat macam ni kan baik. Kira macam gitu lah. Orang yang kenal erti sakit tu, baru dia memahami apa itu erti kenikmatan. Sebab tu yang saya cakap dalam sini kalau Ustaz atau masa siapa yang boleh lihat dekat sini dikata wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Okey, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur kata Allah Subhanahu Wa Taala, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat itu maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Daripada surah Ibrahim ayat yang ke-7. Mungkin kalau ada akhir kalam daripada asatizah sekalian berkenaan
perkara yang kita sedang sembangkan inilah. Mungkin saya mulakan daripada Ustazah Fatina ke Tuan Sharifah, silakan. Saya teringat bila kita mengajar live lah ya, mengajar ni ya. Sebenarnya antara sabar dengan syukur, sebenarnya yang susah nak buat ialah syukur. Pasal sabar tu bila dalam kesusahan kita terus automatically akan ingat Allah untuk bersabar. Tapi kalau syukur, pasal nikmat-nikmat yang Allah beri ni terlalu luas sampai kita tak nampak pun actually ini adalah satu nikmat. So bila tak nampak nikmat itu, jadi tidak ada rasa kesyukuran. So sebaik-baiknya tanamkan rasa tawaduk sikit untuk meredahkan diri, tak rasa diri tu dah sebagus, dan bersyukur dengan apa yang Allah kasih. Even nikmat yang paling mudah antaranya ialah contoh kesihatan. Kita jarang ambil ringan bila dah sakit sampai sekarang kalau you batuk pun you dah tak boleh nak keluar, you nak kena stay at home itu pun adalah satu nikmat kesihatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Nikmat keluarga, nikmat ini semua adalah sikit-sikit tu dia sebenarnya nikmat Allah yang berikan, tetapi kita sebagai manusia, diri saya sendiri juga alpa yang tidak nampak ini satu nikmat yang besar, malahan take it for granted. When we take it for granted, bila Allah dah tarik balik, itu dah jadi terus jadi satu musibah dan terus dia akan lead you to akan ada lagi sedih lah. So kita kena ambil every opportunity untuk bersyukur terhadap apa juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Ustaz dengan Ustazah Tizah yang katakan juga untuk take it positive. Okay, kalau kita susah, tak mestinya kita akan susah forever. InsyaAllah Allah akan naikkan darjat iman kita, insyaAllah. Sharifah sendiri ada akhir kata? Okay, bagi saya pula, kalau untuk bersyukur ni, saya rasa perkara yang paling mungkin yang kita boleh mulakan ialah bila kita bangun tidur. Okay, kita sedar daripada tidur saja, itu adalah perkara pertama yang kita patut bersyukur. Kerana apa? Kerana kita diberikan another day, satu lagi hari untuk kita bernafas, untuk kita melakukan kebaikan. Okay, itu adalah syukur yang pertama. Dan kemudiannya sebelum kita tidur, mungkin kita boleh lakukan muhasabah ataupun self-reflection. Okay, apa yang telah kita lakukan sepanjang hari. Dan daripada situ kita hitung berapa banyak perkara-perkara nikmat yang telah kita lalui satu hari ni, berapa banyak perkara-perkara yang baik yang telah kita hadapi, yang telah Allah berikan nikmat kepada kita. Daripada situ bila kita hitung, kita nampak banyak sebenarnya yang Allah orang kata tu Allah berikan, dan daripada situlah kita tanamkan sifat rasa syukur. Okey, macam mana nak tunjukkan rasa kesyukuran? Kalau dari segi lafziah, dari segi lafaz, boleh mengatakan alhamdulillah. Okey, subhanallah. Okey, kalau dari sudut solat pula boleh melakukan sujud syukur dan sebagainya. Okey, dan selain daripada itu, sebagaimana Ustaz Farhan pernah katakan tadi, diikuti dengan perbuatan. Okey, kalau kita tahu kita ada certain nikmat yang Allah berikan, kongsi nikmat tersebut. Saya rasa sebelum ni saya pernah ada katakan, mungkin ada rezeki orang ada dalam rezeki kita. Okey, jadi berkongsilah, kerana setiap perkongsian, setiap amal ibadah yang baik yang kita lakukan, itu adalah tanda-tanda kita menunjukkan rasa kesyukuran kita terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau untuk Ustaz Kamarul sendiri? Okay, actually yang saya ni Ustaz Sharifah dah bicarakan sikit, tapi tak apa, saya tambah sikit. Bila cakap tentang syukur tu, dia kena apply both way lah. Kira apa kita cakap dekat mulut, kena ikut action lah kan. Sebab kalau kita tengok dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kan. Takut nanti kita kena macam gitu pula. Kenapa? Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Lepas tu dia kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, kan. Takut nanti kebencian yang sangat besar di sisi Allah itu jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Maksudnya kita cakap je kita bersyukur kepada Allah. Cakap je lah banyak-banyak bersyukur kepada Allah SWT. Tapi dalam kita punya action kita tak buat apa-apa. Kita merasakan macam tak apalah kalau aku dah ucapkan syukur, dah ungkapkan syukur, dah syukurlah maksudnya. Tetapi bila kita cakap dengan kalau kita laksanakan perbuatan itu, insya-Allah kita akan tunjukkan bahawa betul-betul kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan akhir sekali, ingat dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, kan. Ingatlah kepadaku, nescaya akan aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatmu, kan. Jangan ingkar nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang diberikan, gunakan. Kalau kita ingat Allah, Allah akan ingat kita.
dengan ingat kita lah Allah akan juga kita rasa baru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lagi banyak bersyukur, dan bila kita bersyukur insya-Allah kita tak ingkari nikmat Allah. Itulah yang paling penting dalam kehidupan kita, insya-Allah. Terima kasih Ustaz, terima kasih Ustazah berdua atas perkongsian yang diberikan lah. Alhamdulillah, apapun kalau saya dapat merumuskan bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita, memberikan kita satu musibah, pertama sekali kita jangan sangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab konsep kita belajar kalau kat sekolah, kalau kita belajar selalu kita pass tau. Betul kita kalau belajar kita pass. Tapi bila saya belajar pula dekat Mesir, kita dah belajar, kadang-kadang kita tak pass. Kita dah jawab dan sebagainya, kadang-kadang tak pass. Sebab tu saya belajar daripada abang-abang yang senior, yang atas-atasan ni, dia kata kalau boleh jangan selalu ada berpemikiran buruk ataupun su'zan dengan Allah SWT. Tak boleh. Jadi kita nak kena sangka baik. Kalau Allah SWT tak berikan kita, insya-Allah dia akan berikan yang terbaik. Sebenarnya nak bagi yang terbaik. Kalau kita tak dapat yang ini, sebenarnya nak kasih kita yang lebih baik. Kalau kita tak dapat yang lebih baik tu, dia nak kasih kita yang lagi baik. So kalau kita ada konsep tu, insya-Allah kita hidup dalam keadaan aman. Ingat kalau kita kadang-kadang ni mata kita ni jahat tau, mata dan hati ni jahat sikit. Maksud dia jahat macam mana? Kalau kita nampak orang tu memakai sesuatu dengan benda yang elok, nanti hati cakap nak beli juga mungkin nak beli yang lebih baik lah dan sebagainya. Tapi kita belajar konsep yang Rasulullah SAW ajar. Solusi dia macam mana? Jangan selalu pandang orang yang di atas, selalu pandanglah orang yang di bawah. Maksudnya kalau dalam bentuk materialistik, kita tengok orang yang kat bawah. Mungkin orang yang kat bawah lebih sukar kehidupannya daripada kita. Kita bersyukur. Walaupun kita tak ada apa-apa, tapi kita masih ada tempat berteduh. Ada orang tak ada tempat berteduh pun. Siang bulan puasa duduk kat masjid. Dan pada masa yang sama, dalam bentuk ibadah pula, kita tengok orang kat atas. Jangan tengok orang kat bawah. Alah, orang kat bawah ni boleh buat, takkan kita tak boleh. Tapi kita ambil orang kat atas, kenapa orang yang kat atas ni boleh bersyukur kepada Allah walaupun dia tak ada tangan? Kenapa orang yang kat atas ni boleh solat dalam keadaan duduk, yang kita dalam keadaan berdiri ni malas nak solat? Kita ambil orang yang berada di atas tu menjadi kebaikan. Dan mudah-mudahan dengan ketakwaan kita kepada Allah, mudah-mudahan dia menjadi islah kepada orang lain. Maksudnya kita buat kebaikan, orang lain tengok dia nak jadi macam kita. Supaya kita jadi macam superhero lagi tu para asatidzah sekalian. Jadi insya-Allah kita minggu hadapan kita akan bertemu lagi, tapi dalam bentuk wadah yang berlainan sedikit. Dan kami harapkan soalan-soalan daripada para jemaah atau para penonton yang sedang menyaksikan untuklah dia bolehlah berikan soalannya. Mudah-mudahan kita cuba sedaya upaya untuk memberikan jawapan yang terbaik, insya-Allah. Baik asatidzah sekalian, terima kasih di atas bahasanya, di atas pengorbanannya dan sebagainya. Insya-Allah kita akan bertemu lagi nanti di lain kesempatan. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu daripada diri kita semua. Kita tutup majlis ini dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا.
Allahu 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 Allah Allah